satiran. Nabi Muhammad kata, Nabi Musa alaihi salam ni dia satu orang laki-laki yang cukup pemalu dan cukup jaga aurat. Nabi Musa alaihi salam yang lawan Firaun ni, dia satu orang manusia yang hayyan. Dia punya pemalu ni tak boleh lawan dia. Satiran, dia satu orang yang cukup tutup aurat ni, cukup jaga aurat dia. Macam saya selalu cerita, Allah yarham apa nama penyanyi Rabbani tu, apa dia, Ustaz Asri, penyanyi Rabbani yang meninggal. Dia tak nak pakai baju tangan pendek, kata. Dia tak nak pakai baju tangan pendek. Padahal aurat orang lelaki-lelaki ni pusat lutut aja. Dia tak nak pakai baju tangan pendek. Masa saya dulu mengajar di matrikulasi dulu, kita jemput mereka main buat persembahan di matrik ni. Saya yang menguruskan benda tu. Jadi saya atuk mereka bagi duduk di kelab Cinta Sayang Sungai Tani. Jadi mereka sampai daripada Kuala Lumpur, mereka check in di sana, saya pergi nak jumpa dia. Saya pergi di Shelley, dia duduk tu. Masa saya sampai, dia duduk ada dalam bilik ayam. So kawan serumah dengan dia ni entertain kita lah, panggil duduk tu. Duduk dia keluar daripada bilik ayam ni pakai kain pelekat, kemudian pakai apa, tawel buah hati yang bau tu lah. Kain pelekat, pakai tawel buah hati yang bau tu, dan pakai baju apa, baju pagoda pun pakai tawel buah hati yang bau lagi. Dia keluar dari bilik ayam, dia tengok saya ada tarik kain tolak tu ni, nak tutup ni antara ujung baju pagoda tu dengan pergelangan tangan ni, tarik tutup. Itu saya tengok sebenarnya. Saya pun jadi serba salah lah. Apa hal? Dia kata maaf saya tarik. Saya masuk bilik pakai gear elok sampai ni, keluar baik-baik. Masa dia masuk tu, sahabat dia ni cerita kat saya. Dia kata Ustaz Asri ni, Ustaz Asri Rabbani ni, dia, kami ada kawan dengan dia ni pun tak boleh tengok ni kawasan ni. Dia tuan-tuan, dia orang macam tu. Kita yang kata kita ni, bila nak main kita ni, dia kawan lah. Pergi kursus duduk sebilik dengan kawan. Pergi kursus di mana-mana lah, duduk sebilik dengan kawan, sebilik 2 orang. Boleh duduk pakai seluar Superboy yang melewah dalam bilik begitu. Apa pun punya tak senonoh. Terkejut ni, kita ni terkejut tengok. Dia dengan seluar Superboy tu lagu dia dah ada kuitin dalam bilik tu, dengan lagu tak ada apa. Kita pula jadi malu pula kadang. Dia relax kelitin main duk dia kurus sembang dengan seluar Superboy. Kacau tuan-tuan. Jadi kalau ada buat kelaku macam tu dalam masjid ni, jangan buat lah. Gitu. Ini Nabi Allah Musa alaihi salam ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Dia kata Musa alaihi salam kana rajulan hayyan ni, dia cukup pemalu, satiran, dan dia ni cukup menjaga, menutup aurat dia. Ma yura min jildihi syai'un istihya'an minhu. Kulit dia apa, orang tak susah nak tengok. Yang kata Nabi Allah Musa alaihissalam ni, wara' dia ni sampai tahap tu, orang yang close, yang rapat dengan dia pun tak boleh nak tengok kulit dia tu. Dia pemalu, dia cukup jaga benda ni. Fa'adhahu man adhahu min Bani Israel. Bani Israel hak tak suka kat dia, dia buat cerita nak menyakitkan dia. Dia kata tu yang duk tutup sangat tu ada pasal. Ni jahat ni. Macam kita hari ni lah. Hari ni pun serupa juga. Bila tengok satu perempuan punyalah jaga aurat apa semua ni, bini kita tak juga. Bini kita ni, abang kita main di rumah pun dia keluar tak boleh kelumbung. Bini kita pasal apa? Pasal dia dengan kita serupa, tak arti apa.
Kita berdoa lah, ni abang aku. Kalau bini kita lari masuk dalam bilik pakai mini telefon keluar, kita tak apa, ni kau online, ni abang aku. Abang kena jaga lah orang. Habis mengaji di mana? Abang aku, abang aku. Baca. Dia tak mengaji, dia tak tahu. Sampai dia orang yang dia nak kena jaga orang tu, dia tak tahu, dia tak faham. Bila dia tak faham, kalau hak faham ni nak jaga, dia kira kawan tu salah. Yang nak malu apa? Abang aku. Abang you, kena jaga. Yang ambil mengaji di mana? Ini aku tak tahu yang ambil masjid ni. Ini ya. Gitu. Itu hangat. Betul kita kalau dengar boleh hangat. Orang tak faham ni. Bila Nabi Allah Musa alaihissalam punya duk jaga ni, semua ni jaga, Bani Israel hak jahil tak hati apa ni, dia pun menyakitkan hati Nabi Musa. Faqalu, kata puak Bani Israel ni, ma yastatiru hadha tasattur illa min aibi bijildih. Dia kata yang tutup sangat sampai tak apa dia orang tengok ni cerita mesti ada penyakit kulit. Ni sampai siapa kawan baik pun tak boleh tengok ni punya dua tutup ni mesti ada penyakit kulit, ada aib pada kulitnya. Dia kata imma baras wa imma qudrah wa imma afah. Dia kata kalau dia ni tak ada penyakit sorba, mungkin ada kecacatan pada kulit ataupun ada penyakit. Dia kata something wrong somewhere. Dia kata ni macam ni punya tutup ni. Wa inna Allah azza wa jalla arada an yubarri'ahu mimma qalu. Nabi Muhammad SAW kata apa? Dia kata Allah subhanahu wa ta'ala nak membersihkan Nabi Musa, kekasih dia ni, daripada tahmahan Bani Israel yang jahat. Allah nak bersihkan Nabi Musa daripada tahmahan. Daripada tahmah dia kata dia ada penyakit kulit, daripada tahmah dia kata dia ada baras, dia ada sopak dan sebagainya. Allah nak tunjuk dekat Bani Israel, kata Nabi Musa, Nabi kekasih pilihan dia ni, orang sihat, elok, rupa paras, tak ada penyakit yang hamba kata ni. Wa inna Musa alaihi salam khala yawman wahda. Nabi Muhammad kata satu hari waktu Nabi Musa alaihi salam duduk seorang, tak ada siapa. Memang dia make sure tak ada siapa di keliling dia. Fa wada'a thiyabahu ala hajar. Dia pun nak mandi sungai. Dia make sure memang tempat tu tak ada orang. Satu macam yang buka baju, buh atas batu, summa utasala, tuju mandi. Falamma faragha aqbala ila thiyabi. Selesai mandi dia pun naik nak pergi pakai baju dia. Liyakhuzaha wa innal hajar ada bi thawbi. Dia naik nak ambil baju, batu lari. Batu dia letak baju dia tu, Nabi Muhammad kata ni Allah buat benda ni. Batu tu lari. Dia duduk ligan, duduk lari batu ni. Fa akhadha Musa asahu. Musa pun capai tungkat dia. Kerana Nabi Musa dia terkenal dengan tungkat lah. Tungkat tu lah pukul elok merah atau belah apa. Dia pun capai tungkat dia. Faqala bal hajar. Dia ligan batu ni. Bukan dia ligan batu, ligan baju tu. Tuan-tuan, bayangkan kalau kita kena lagu tu. Takkan tahu tu. Pelari baju tu. Mandi sungai. Mandi dah rumah tak apa lah. Mandi sungai. Batu lari baju dia. Faja'ala yaqul sawbi hajar, sawbi hajar. Sambil pegang tungkat, sambil berligang batu tu nak ambil balik baju dia. Dia kata sawbi, baju aku, hajar, wahai batu, baju aku, wahai batu. Dia kata jangan lupa lari baju aku. Melawak apa kasar macam ni. Ya. Hatta intaha ila mala'in min Bani Israel. Batu tu lari, bawa batu yang lari pergi sampai di tengah orang-orang Bani Israel tu ada ramai. Dia tak ada apa ni, duduk ligan ni, ligan tengok orang duduk dah keliling. Keadaan sudah jadi macam tu. Fara'ahu uryanan, biji mata bergantang duduk ada ni pakat tengok, syekh ni uryanan, tak ada apa. Kata hadis ni ahsanan nasi khalqah. Dia kata tak boleh carilah manusia yang cantik segak bentuk fizikal dia macam mana Nabi Musa alaihi salam. Tuhan nak buat yang tu.
Tuhan bukan nak malukan dia, tapi Tuhan nak supaya puak yang termakan fitnah ni semua ni tengok sendiri dengan mata hampa witness benda ni, hampa tengok, Masya Allah, yang orang duk cerita kata Musa ni ada penyakit kulit, ada apa macam-macam, tu dia depan mata kita tengok, tak ada manusia kulit dia sebersih itu, tak ada manusia yang kejadian dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesempurna itu. Bila dia tengok dia berkata apa? Ahsanan nasi khalqa, terbit di mulut Bani Israel ini, inilah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi Musa ni. Wa abra'ahu mimma kanu yaqulun, bersih dia daripada segala tuhmahan yang orang duk kata kat dia ni. Sekali mata Allah cuci bagi bersih. Qala Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, wa qama al-hajar, batu itu pun bila dah sampai kan tu maksud sudah tercapai, batu pun stop daripada lari dia. Fa akhadha thawbah, Musa ambil baju terus pakai, wa labisahu, salum pakai habis semua, wa qafiqa bil hajar darban bil asa, dia pun dengan tongkat dia pakai batu tu. Dia kata tak pernah melawak macam ni. Marah dia ni. Dia satu orang yang pemalu. Bila benda tu kena kat dia, dia tak tahu nak habaq dia punya malu ni. Maka hadis sahih tuan-tuan. Hadis ni kata apa? Waqtafiqa bil hajar darban bil asa, dia pun ambil tongkat dia jadi pagi batu tu. Dan dia kata, fa wallahi inna bil hajar lanadaban min asari asahu salasan aw arba'an aw khamsan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, fa wallahi, demi Allah, inna bil hajar, sesungguhnya pada batu yang kena balun dengan dia ni, lanadaban min asari asahu, lekat bekas di batu tu, sama ada salasan atau arba'an atau khamsan, bekas tu ada 3, 4, 5 bekas. Dia potong batu tu sungguh-sungguh, dia marah dekat batu tu. Fadzalika qauluhu ta'ala, Nabi Muhammad kata, maka kerana itulah Allah berfirman dalam Quran. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina adaw Musa. Tuhan kata, wahai orang-orang yang beriman, janganlah hampa jadi macam orang yang menyakiti hati Nabi Musa. Fabara'ahu Allahu mimma qalu, Allah bersihkan Nabi Musa daripada tuhmahan mereka tu. Wa kana 'indallahi wajiha, Tuhan kata dia adalah Musa di sisi Allah, dia mempunyai kedudukan yang sangat terhormat dan mulia. Itu dia. Kita tentang kalau betul, kalau kita betul, tak usah takutlah, Allah akan tunjuk kita betul satu hari. Kalau kita betul sungguh, tak usah takut. Biar tuhmahan, biar tuduhan, biar cacian, biar fitnah, biar apa, dilungguk, dilempang, dibuh kat kita, satu hari Allah akan tunjuk dekat semua orang kata kita betul. Hari itu kita hidup lagi ke, kita dah mati dah, itu tak penting, tapi dia akan main satu hari Allah Subhanahu Wa Taala akan beritahu dia ni betul. Yang pentingnya apa? Kita kena betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Walaupun Nabi Musa ni satu orang laki-laki, tapi dia sangat memelihara aurat dia, sampai lebih daripada sempadan aurat pun dia jaga. Aurat laki-laki pusat dengan lutut je. Musa ni bukan jaga pusat dengan lutut ni, sampai dia jaga, dia malu, dia malu orang tengok badan dia. Demikian Nabi-Nabi memelihara aurat dia. So tajuk ni dia kata fi hifzil aurat, iaitu bab yang datang pada menyatakan suruh memeliharakan aurat. Ketahuilah saudaraku, memelihara aurat daripada dilihat orang itu wajib dia. Itu kena faham. Starting dia bagi kemah lah. Dia kata apa? Pelihara aurat ini wajib. Kita ada bini, kita ada anak, yang ni kena bagi tahu kat mereka. Apa dia aurat orang perempuan? Kecuali muka dengan tapak tangan. Itu kena faham. Kecuali muka dengan tapak tangan. Pasal dah ni salah faham banyak. Pakai mini telekong tapi pakai tangan pendek. Keluar pergi Queens Bay, keluar pergi apa tu, jumpa jenis macam ni. Dia bagi dia faham kata pakai yang kata tutup aurat tu pakai mini telekong. Dia faham dulu. Itu yang tangan pendek ni apa? Tapi aku pakai mini telekong. Dia crossword, tuan-tuan, dia crossword. Dia ni kena main masjid Jurutung mengaji.
Dia faham, kata bila bom mini telekong tu tutup aurat. Aurat itu ialah bagi orang perempuan kecuali muka dengan tapak tangan. Hak lain kena tutup. Pakai mini telekong tu baru tutup bahagian 4 belah atas. Ni tangan apa semua kena jaga. Itu juga aurat. Dia kena faham benda tu. Tuan-tuan rasa orang perempuan Islam dalam Malaysia hari ni tahu tak kata aurat mereka ni kecuali muka dan tapak tangan? Mereka tahu tak? Tahu. Pasal apa kata mereka tahu? Pasal bila dia pergi buat haji, dia pergi buat umrah, dia pakai elok. Dia pergi buat haji, dia pergi buat umrah, dia pakai semua elok, sempurna elok. Dia naik kapal terbang, turun Malaysia tak ada arah. Makna kata apa? Dia faham. Pasal itu di sana dia pakai ni betul. Ada tak kita jumpa orang perempuan Malaysia yang pergi buat haji masa tawaf dia pakai regu dia dulu di Malaysia pergi supermarket ni? Tak ada. Dia reti pula dia kata ni kita nak tawaf ni kena tutup aurat. Dia reti. Tutup aurat tu macam mana? Tanya dia tutup aurat pakai macam kita semayang. Dia reti, bukan dia tak reti. Tapi dia balik, dia buka. Nampak? Nak kata tak reti, bukan tak reti. Bantah. Itu aja cerita dia. Sebahagian daripada orang perempuan ni pula dia reti, laki dia tak reti. Laki dia kata betul ke you nak pakai macam ni? Bila dia kata awak abang pasal apa? Dah betul ke you nak ada luar tu? Betul ke you nak pakai macam ni? Dah ada pasal apa? Bini dia tanya. Dah aku rimah. Bini pun buka balik. Belum boleh rambut pergi naik melembur sana sini. Okey, dia kata ni baru bini aku. Laki dia pun satu punya penyakit tu ada juga. Pasal apa? Pasal tak ambil tahu pasal agama. Kesianan. Baik, cuba kita tengok apa cerita dia. Ketahuilah saudaraku, memelihara aurat daripada dilihat orang itu wajib dia, melainkan daripada dilihat isteri dan hamba perempuan yang dimiliki, sehingga laki-laki sama laki-laki pun haram berpandangan aurat. Itu dia. Kalau kita laki-laki, aurat kita, perempuan kita, isteri kita boleh tengok. Lain daripada itu, walaupun sama laki-laki, aurat kita kena jaga. Aurat laki-laki ini mana sampai mana? Pusat sampai lutut. Yang tu kena jaga. Bukan kata jaga daripada orang perempuan tengok. Sama laki-laki pun tak boleh tengok paha kita. Paha kita ni apa dia? Aurat. Ada hadis tuan-tuan cerita tentang seorang sahabat yang bernama Jarhad Jimro Adal Jarhad. Dia kata an Jarhad qal, dia kata marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Jarhad fil masjid wa qad inkashafa fakhizu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal fakhza aurah. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Seorang sahabat yang bernama Jarhad, dia pun di masjid, dia sewa kain sampai nampak paha. Pertama saya jumpa orang lelaki yang jadi menjadi banyak ada. Pakai kain main masjid sembahyang Isyak, balik sembahyang Isyak ni dia naik motor, dia selak ni. Ya Allah. Kalau elok satu pasal lah. Ni balik masjid sembahyang Isyak ni, balik sembahyang Isyak dia naik motor tu, dia selak kain dia. Tu dia satu macam dia tayangan dia ada. Nu nak balik kampung, nak balik rumah dia anu mana Bondodoi ke kampung Alor Maskat ke mana, pinjam dia buka. Ni tarik buka. Dia syok ni open air, dua motor dua kena angin dua macam dia boleh tengok semua keliling. Sini buka. Oh rupanya zaman Nabi ada seorang Syekh ni. Nama dia Jarhad, bukan Jahat. Jarhad ni apa? Dia kata marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Jarhad fil masjid. Nabi lalu di masjid. Jarhad ni duduk ada dalam masjid. Duduk dalam masjid ni waqad inkashafa fakhizu. Dia selak kain dia, nampak paha ni. Duduk dalam masjid, dia buat kalau begitu. Nabi bila tengok faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal fakhza aurah. Nabi kata Jarhad, paha hang tu aurat. Nabi kata. Nabi dia on the spot. Jarhad dia kata tu awak duk selak tu. Paha orang laki-laki itu aurat. Kalau laki-laki hak bulu merenyang ni pun aurat kena tutup, perempuan lebih lagi kena tutup. Dia nak abang yang tu. Kalau laki-laki tengok pun tak lalu ni pun kena tutup, perempuan lebih lagi kena
kena tutup. Kalau laki-laki pun Nabi tegur, Nabi kata, jarhan, innal fakhza awrah, paha atau aurat. Kalau perempuan, lebih lagi Nabi akan tegur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini hadis dia. Baik, bermula yang menunjukkan haram mendedahkan aurat itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadha. Diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi radhiyallahu anhu. Kata dia telah berkata bagi Nabi, ya Rasulullah, bermula aurat kita, siapakah yang boleh dibukakan daripadanya? Satu sahabat Nabi bernama Muawiyah bin Haidah, dia pergi tanya Nabi, dia kata aurat kita ni, siapa yang boleh tengok aurat kita? Dia tanya. Dan siapakah yang dilarang daripada buka aurat daripadanya? Siapa yang tak boleh tengok aurat kita? Muawiyah pergi tanya Nabi. Apabila didengar Nabi SAW pertanyaan itu, maka Nabi menjawab, qala ihfaz auratak illa min zawjatik aw ma malakat yaminuk. Nabi jawab macam tu. Sabda Nabi, jaga auratmu daripada dilihat oleh semua orang, melainkan isteri dan wanita yang kamu miliki. Bini boleh. Dan dalam kitab fiqh, kalau tuan-tuan baca, dia kata apa? Ada pun aurat di antara suami dan isteri itu, maka tidak ada aurat baginya. Hari ada nada begitu. Begitu. Kurang-kurang lagi dia tunggu dulu. Dia nada dia begitu. Adapun di antara suami dan isteri itu, maka aurat bagi mereka itu ialah tidak ada aurat baginya. Dia begitu. Maksud dia apa? Maksudnya tak ada apa. Dua-dua koboi. Laki-laki suami dengan isteri. Lain tak boleh. Dia kata. Baik. Maka keduanya itu tidaklah mengapa keduanya melihat aurat kamu. Dia kata suami boleh tengok aurat isteri dia, isteri boleh tengok aurat suami dia. Baik, sambung. Dia kata faqala ar-rajulu yaqulu ma'ar-rajul qala in istata'ta an la yaraha ahadun faf'al. Nabi kata. Maka bertanya lagi lelaki tadi, Muawiyah bin Haidah tadi. Dia kata bermula laki-laki adakah ia serta laki-laki, adakah haram juga laki-laki memandang aurat laki-laki? Dia kata laki-laki perempuan okeylah kita jaga. Baik, kalau sama-sama laki-laki nak kena jaga juga kan? Itu maksudnya. Sabda Nabi SAW, jika berkuasa kamu memeliharakan daripada melihat akan dia oleh seorang laki-laki, maka hendaklah kamu buat. Seberapa boleh jaga. Kalau tuan-tuan pergi asrama, sekolah laki-laki semua, ada nakai ni, dia pergi pelekang pintu bilik mandi tu, ada satu hak organ hidup pada cabut pintu ni. Dia kata vandalism di sekolah ni. Aja ni nakai ni. Pintu tu bilik mandi kan, dia ada shower tu, asrama laki-laki, dia ada pintu tutup tu. Ada pula satu hak organ duduk cabut pintu tu, yang akhirnya pintu tu susun di tepi dinding tu, dia bersusun pintu bilik mandi ni. Dia kata satu bilik mandi pun tak ada yang ada pintu, semua tak ada pintu. Jadi kalau ada ni mandi pakai kain basah tak apa, ini jenis koboi ni, jenis hai caparan ni. Bila pintu tak ada, dia jauh lah, pintu tak ada, dia tak boleh lah. Ni bila kita duduk baca macam ni, ni nak abang kata tak boleh. Walaupun sama-sama laki-laki, pusat dengan lutut tetap aurat yang mesti dijaga. Tak boleh, dia kata. Sabda Nabi, jika berkuasa kamu nak jaga dia, kamu kena jaga. Seperti mana melarang akan dia supaya jangan membuka auratnya dengan kekuasaan kamu. Macam tu juga kalau kita boleh larang dia, kita larang. Apa ni? Ambil kain basah ni pakai. Kenal dulu. Ni ambil kain basah ni pakai. Jangan buat macam ni lain kali. Kenal buat begitu. Nabi suruh macam tu. Ataupun dia kata dengan ajak nasihat kamu ataupun lainnya. Ataupun lepas ni dia kata ni lain kali jangan duduk tak senonoh begitu.
Ya, ditegur ni budak-budak yang jenis nakal nak buat air caparan ni ditegur oleh apa? Jangan buat menjadi kata. Baik, qultu wa rajul yakunu khalian ni Muawiyah bin Haidah ni banyak soalan dia nak tanya Nabi. Dia kata wa rajul yakunu khalian qala fallahu ahaqqu an yustahiya minhu. Dan kata Muawiyah bin Haidah lagi, dan kalaulah laki-laki itu seorang dan sunyi dia daripada orang, dia seorang saja, tak ada siapa, tidakkah boleh dia bertelanjang membuka auratnya? Tak ada siapa. Boleh tak boleh? Dia duduk di rumah tak ada siapa, anak-anak tak ada siapa, dia seorang saja, dia tak tahu apa. Daripada bilik dia turun main dapur duduk jerang ayam, itu punya tak senonoh ni. Kita ada kawan macam ni. Ada pula. Muawiyah ni tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, kalau ada satu syekh nakal, dia kata, dia tak ada siapa di rumah tu, dia seorang saja, lalu dia tak duduk, dia dengan musim raya ni hangat, dia pun kira dia duduk dalam rumah tu kan tak ada apa, dia kira tak ada siapa. Macam mana kes ni? Muawiyah tanya Nabi, bolehkah buat kelakuan macam tu? Sabda Nabi SAW, maka Allah Ta'ala melihat ia, tiadalah ia suatu yang mendinding ia dengan Allah, maka lebih mustahaklah dia malu kepada Allah. Nabi jawab begitu. Nabi kata, kalau tak Allah pun malaikat ada mulih ni, dia tak tahu nak buh muka tak mana dia pun. Dia nak la ilaha illallah, dia kata. Betul lah, tak ada orang dalam rumah ni, kawan ni tak boleh di mana-mana, dia bukan nak betul, dia pun nak tulis. Dia kata ni pun nak tulis apa ni kat diri ni, tak tulis apa. Tidak agar kita menyusahkan malaikat tu, kan? Ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala malulah dekat Tuhan. Nabi kata, kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan. Nanti tengok hadis ni, dia ada cerita macam ni. Pasal apa? Pasal ada orang macam ni. Pasal tu dia main siap-siap dah cerita ni. Jadi kalau hak nakal ni, dia baru teringat nak tengok hadis beritahu tak, oh dia tak boleh buat dah. Makna tu buat dah sebelum ni. Baik, masalah aurat itu apa dia? Kata syarah kepada kitab ini di dalam Ihya Ulumuddin, bermula aurat itu iaitu sesuatu yang dikeji akan dia. Yang kata aurat ni benda tak elok, benda yang memang tak patut bagi orang tengok, itu aurat, dia kata. Dan juga dikatakan aurat itu ialah barang yang wajib menutup dalam semayang. Mudah fahamnya apa dia? Waktu semayang, apa benda kita kena tutup? Itulah kena tutup walau di luar semayang. Ketika kita berada di depan orang yang lain daripada suami, lain daripada isteri kita. Macam mana dalam semayang tutup, macam itulah di luar semayang kena tutup apabila kita ada di depan orang yang bukan suami dan bukan isteri kita. Itu aurat, dia kata. Dan atas barang yang diharamkan oleh syarak memandang kepadanya. Kemudian dia kata masalah aurat laki-laki sama laki-laki dan aurat perempuan sama perempuan. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bermula aurat laki-laki sama laki-laki itu ialah barang yang di antara pusat dan lutut. Very clear. Itu kena jaga. Dan begitu juga lah aurat perempuan sama perempuan. Perempuan sama perempuan pun pusat dengan lutut juga. Perempuan sama perempuan. Dan bermula pusat dan lutut itu ada padanya 3 wajah bagi ashab kita. Dan yang lebih asahnya bukan yang keduanya aurat, dan wajah yang keduanya aurat, dan wajah yang ketiganya pusat itu aurat, lutut bukan aurat. Dia kata yang asahnya apa dia? Pusat tu bukan aurat, lutut tu bukan aurat. Bawah pada pusat, atas pada lutut, itu aurat. Pusat tu sendiri bukan aurat lagi. Immediately bawah pusat, di situ start sempadan aurat. Lutut tu bukan aurat lagi, immediately atas pada lutut, itu aurat. So in between pusat dengan lutut, itu aurat. Itu pendapat yang paling kuat, dia kata begitu. Tapi ada pendapat kata apa? Pusat tu pun aurat, lutut tu pun aurat, tutup dua-dua tu. So yang lebih selamatnya apa? Pusat bujai itu pun tutup sekali. Itu yang lebih cantik, lebih selamat kalau sekiranya kita jaga. Pasal apa tuan-tuan? Dia ada banyak cerita. Mata ni memang jadi had. Aurat ni bila buka, mula sekali nak tangkap ni apa? Mata. So, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.